Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Lama kita nak jumpa. So macam biasalah, kalau season sunyi, aku pun akan jadi sunyi. Lepas tu memang ada banyak kerja di luar lagi lah. So finally, aku decide untuk buat video kali ni. So I have the courage untuk buat video hari ni lah. Pasal dia lebih kepada, seperti mana kamu nampak dalam tajuk ni, apa yang akan terjadi dengan Sabah FC di penghujung musim dan juga situasi terkini Sabah FC. Kalau kamu ada follow di bahagian ruang community SRTV ni, aku ada ajukan soalan untuk anda. So, aku jemput kamu untuk bertanyakan soalan dan aku akan cuba untuk buat sesi soal jawab lah. Dan kebanyakan soalan yang kamu ajukan tu membuatkan aku untuk meletakkan tajuk-tajuk yang ada di hadapan kamu sekarang ni. Dan actually, ia ambil masa untuk aku menjawab lah sebenarnya. Pasal aku tidak suka isu ni dan aku risau dengan isu ni. Aku tak pasti isu ni akan lead Sabah FC ke mana dan seterusnya efek untuk Sabah FC bagi musim yang akan datang, musim seterusnya lah. So lebih kurang begitulah apa akan ada dalam video ni. So kita akan menyentuh mengenai, of course, dimulakan dulu dengan kemenangan Sabah FC menentang PSM Makassar. Itu adalah peluang terakhir kita di AFC. Dan seterusnya situasi Jilton, dan diikuti pula dengan dikatakan ada masalah dalaman dengan Sabah FC, dan diikuti lagi dengan bakal 3 orang figure utama Sabah FC angkat kaki bagi musim hadapan, itu musim 2024. Jadi jom kita mulakan guys. Jadi guys, perlawanan terakhir kita sepatutnya di saingan Liga Super lah menentang Kelantan hari itu, tapi perlawanan itu cancel dan dia terus membawa kita ke perlawanan AFC. Itu perlawanan kedua Sabah FC away menentang PSM Makassar. Sebenarnya kita tahu perlawanan away itu memang sekiranya Sabah away memang merupakan satu rekod buruk untuk Sabah FC, tapi apa yang ditampilkan oleh Sabah FC merupakan satu persembahan yang cukup hebat bagi aku lah. Okay? Kemenangan yang cukup, aku boleh katakan, dramatik lah untuk perlawanan tu, dengan siapa-siapa yang terlibat dalam menjaringkan gol dan juga menghasilkan gol itu membuktikan di mana level Sabah FC di AFC, especially di dalam grup H lah aku katakan di sini ya. Jadi hasil daripada kemenangan tu, of course semua orang gembira, menunjukkan di mana hala tuju Sabah FC bagi tahun 2024. Nampak gayanya macam kita akan meneruskan lagi perjuangan terbaik kita bagi season akan datang lah. Tapi unfortunately, ya selepas saja selesai perlawanan tu, dalam beberapa hari tu kita diberikan satu news yang kurang mengembirakan. Aku pun agak terkejut juga apabila melihat news ni terkeluar, iaitu ini adalah akhbar daripada, aku lupa daripada manalah, tapi tajuk utama tu mengatakan Sabah shine in AFC Cup admit external problem. Dia dua dalam satu lah. Dia puji persembahan Sabah FC dalam perlawanan tu, tapi di masa yang sama juga dalam akhbar juga dia share mengenai ini adalah apa yang dikatakan oleh Ong Kim Swee sendiri. So apa yang bakal aku katakan ni adalah berdasarkan sos yang dikeluarkan daripada akhbar ni. Bukan aku reka-reka sendiri dan seterusnya. Aku akan bagi kamu pendapat aku lah. So akhbar itu adalah legit, dan apabila masuk pendapat aku tu, itu adalah merupakan pendapat aku saja. So tidak semestinya betul. So jangan ada yang trigger lah. Hopefully dengan apa yang bakal aku cakap ni, jangan ada yang trigger, pasal ni adalah pendapat aku saja. Okay, kalau kamu tengok situ, dikatakan dalam akhbar, ini adalah apa yang dikatakan oleh Ong Kim Swee sendiri. We follow our game plan succeed. When PSM Makassar were down 10 men, it made things easier. Although, ini yang penting, although there are a couple of issue off field, we prove we have the mentality to gain full points, said Ong Kim Swee. So itu dia guys. Mula-mula bila aku baca ni, aku tertanya juga apa masalah off field ni. So ia mengembalikan aku kepada cerita-cerita terdahulu yang mengatakan ada isu pembayaran gaji untuk Sabah FC, dan ini yang sebenarnya kita tak tahu legit ataupun tak. Sebenarnya aku berpeluang untuk bercerita dengan orang terdekat dengan Sabah FC, dan ada kuat mengatakan yang memang isu ni wujud lah sebenarnya di dalam Sabah FC, yang memang ada masalah tunggakan gaji berlaku dalam Sabah FC. Dan bila aku tengok balik apa yang Sabah FC lakukan dari segi sponsorship, lepas tu dari segi pengambilan pemain dan tangga gaji yang diberikan,
membuatkan aku rasa barang ni tidak mustahil terjadi di Sabah FC. Kita berbelanja cukup besar untuk mendapatkan pemain-pemain yang boleh dikatakan berkaliber di dalam liga tempatan baik pun di luar untuk dibawa masuk ke dalam skuad Sabah FC kita. Dan of course untuk mendapatkan pemain yang berkaliber memerlukan belanja yang cukup besar. Dan hasil daripada aku tengok sponsorship yang telah Sabah FC berjaya meterai dijanji, aku rasa jumlah tersebut macam agak sukar untuk menampung apa yang kita ada sekarang ni. Jadi membuatkan aku rasa isu gaji yang berlaku di dalam Sabah FC ni, again, memang aku bercerita dengan beberapa individu yang terdekat dengan Sabah FC mengenai perkara ni, lebih mengatakan iya, tapi again aku tidak boleh mengatakan benda tu benar selagi skuad atau management Sabah FC tidak mengeluarkan sebarang statement dalam benda tu lah. Tapi memang amat menghantui aku dan of course beberapa peminat Sabah FC. Aku juga nampak kamu ada segelintir mengatakan yang isu-isu gaji ni berlaku di dalam skuad Sabah FC, dan pernah aku katakan pada video sebelum ni juga, ini adalah bukan isu yang asing sebenarnya di liga tempatan kita. Beberapa klub yang cukup besar juga, cukup kuat juga pun mengalami isu ni, tapi bagaimana mereka menangani masalah tersebut, ada yang menidakkan di media dan akhirnya mengaku setelah benda tu tidak dapat dibendung pun berlaku juga. So apatah lagi dengan klub-klub yang kecil. So that's why kenapa kita tengok klub-klub kecil tidak mempunyai pemain import yang ramai sangat dan lebih menggunakan pemain muda atau pemain kelahiran mereka sendiri untuk menguatkan tim mereka. So itu isu yang aku tengok hasil daripada apa yang aku nampak lah yang berlaku di klub-klub di liga tempatan kita, dan membawa aku lead untuk membuat conclusion yang isu dalaman Sabah FC ni. So bagi aku benda tu macam tidak mustahil, dan aku rasa tapi yang paling penting di sini, kalau ikut apa yang OKS cakap tu, memang isu itu jadi sebelum perlawanan PSM Makassar. Tapi aku puji dengan mentaliti skuad Sabah FC ni, walaupun benda tu terjadi. Ini bagi aku walaupun benda tu terjadi, tapi iya ataupun tidak masih belum pasti, kerana sekali lagi aku cakap manajemen Sabah FC tidak mengeluarkan sebarang statement mengenai barang tu. Tapi aku kena puji di sini mentaliti skuad Sabah FC lah, dengan perlawanan first away match di luar Malaysia mendapat keputusan yang sebegitu baik. Walaupun aku tidak nafikan sendiri yang PSM Makassar pun mempunyai isu dalaman. Cuma ada benda yang menarik mengenai PSM Makassar waktu perlawanan tu. Aku mendapat maklumat yang sebenarnya sebelum perlawanan menentang Sabah FC tu, pemain PSM Makassar sudah dibayar gaji, sudah dilunaskan gaji mereka. Itu. Tapi dengan cara apa itu aku tak tahulah. Pasal kita tahu PSM Makassar ada even dia punya coach pun sudah start jual barang dia untuk menampung keperluan pemain PSM Makassar, mungkin melalui itu. Tapi yang penting mereka telah dibayar gaji. Tapi still itu hasil yang kita dapat sewaktu perlawanan PSM Makassar. So that's why kenapa aku memujilah pemain Sabah FC sewaktu perlawanan tersebut. Tapi apa yang bakal berlaku untuk perlawanan seterusnya yang menjadi tanda tanya aku, kerana kita dikongsikan lagi dengan dua lagi cerita yang bagi aku sedih dan aku terkejut. So ini aku merangkumi semua persoalan kamu yang di ruang komuniti tu guys. Kamu ada bertanya mengenai isu-isu ni, so aku rangkumkan dalam semua video ni. So video ni mungkin akan menjadi panjang, aku minta maaf untuk tu, tapi aku akan rangkumi semualah. Dimulakan dulu dengan pemergian Jilton guys. Okay, ini telah disahkan oleh beliau sendiri sebenarnya sebelum apa-apa official statement daripada Sabah FC dikeluarkan. Di mana kalau kita tengok social media yang ni, aku ambil daripada Instagram, aku sendiri ambil daripada Instagram Jilton, di mana kalau kamu tengok situ memang panjang lah apa yang Jilton katakan di situ, tapi dia lebih mengatakan bahawa adalah merupakan satu keputusan yang berat untuk meninggalkan Sabah FC. Dia berasa sedih sebenarnya, dan tapi apapun dia berpuas hati dengan apa yang terjadi. Dia sumbangkan kepada Sabah FC dan mengucapkan selamat tinggal lah, dan dia mengharap penyokong Sabah FC terus menyokong karier beliau dan terus menyokong klub Sabah FC ni untuk perlawanan-perlawanan yang akan datang. So ini pun telah disahkan sendiri oleh
Melayan Tiger fan, di mana Jilton Prabia telah release as a free agent sebenarnya. So tidak tahu, aku tak follow lagi lepas tu lah di mana destinasi Jilton selepas tu. Dan ini adalah merupakan satu kerugian yang besar untuk Sabah FC, dikenakan lagi dengan baki perlawanan yang akan datang. Perlawanan seterusnya adalah kita akan menentang Haipong di Vietnam guys. So ini aku pasti bukan merupakan satu perlawanan yang cukup mudah untuk Sabah FC. Memandangkan lagi Jilton beraksi di bahagian left wing Sabah FC, di situlah posisi yang memang kita perlukan satu player yang betul-betul dedicated untuk di bahagian tu. Buat masa ni kita menggunakan pemain yang boleh dikatakan beraksi di bahagian tu sajalah, tapi bukan a dedicated player untuk beraksi di bahagian tu. Tapi walaupun mana pun, ini pendapat aku again contribution Jilton untuk Sabah FC di sepanjang aksi beliau bersama Sabah FC, kalau kita bandingkan dengan Sadil Ramdhani lah, tidak begitu besar sebenarnya, di mana Sadil lebih memberikan assist, lebih memberikan gol, di mana Jilton cuma lebih kepada assist sahaja. Dan aku tak nafikan kehebatan Jilton lah, cuma mungkin masa yang diberikan untuk beliau menyesuaikan diri di Liga Tempatan kita tidak cukup, dikenakan lagi dengan kecederaan yang dialami oleh beliau, membantutkan lagi proses penyesuaian diri beliau tu, dan seterusnya keputusan untuk melepaskan beliau. Untuk pengetahuan anda, Jilton adalah merupakan satu pemain yang mempunyai tangga gaji yang cukup tinggi dalam Sabah FC ya. So itulah berkait-kait berbenda ni. That's why dikenakan dengan isu dalaman yang melibatkan gaji ni, aku rasa itu adalah kenapa decision untuk melepaskan Jilton. Bukan aku rasa untuk prestasi beliau, tapi oleh kerana tangga gaji tersebut mengganggu sedikit kita punya Sabah FC punya finance lah. So lebih kurang macam tu. Dan seterusnya pula guys, ini yang aku begini, aku tengokkan kamu dulu gambar ni. Ini adalah mengenai trio kuat Sabah FC kemungkinan besar. Trio kuat Sabah FC kemungkinan besar bakal meninggalkan pasukan di musim baru, itu musim 2024. Ini pun sebenarnya aku sudah dapat gambaran awal lah mengenai departure salah seorang individu figure terkuat dalam Sabah FC. Tapi yang aku tahu satu orang saja. Tapi aku tak sangka isu ni akan sampai 3 orang sebenarnya, iaitu Bos Marzuki, Ong Kim Swee dan juga Scott Olerenshaw. Kita tahu Ong Kim Swee, kita tahu Marzuki, tapi kenapa pula pemergian Scott Olerenshaw perlu dirisaukan? Aku ada terbaca artikel yang ini melibatkan JDT jugalah, of course direct to TMJ, kerana Scott Olerenshaw adalah merupakan individu terkuat yang membawa masuk pemain berdarah kacukan Malaysia ni ke dalam kancah bola sepak Liga Tempatan kita. So beliau adalah merupakan antara main contributor yang memperkenalkan individu tersebut, Stuart Wilkin, Darren Lock, pertahanan JDT si Corbin Ong tu. Ini adalah antara nama-nama yang dibawa masuk, yang diperkenalkan oleh Scott Olerenshaw untuk beraksi dalam kancah Liga Bola Sepak Tempatan kita. Dan tengoklah apa efek yang telah terjadi hasil daripada scouting beliau ni. So itu antara benda yang kita nak nampak sebenarnya. Tapi ini aku terbaca sebenarnya, bukan aku cari pun, aku terbaca. So kenapa pemergian Scott Olerenshaw adalah merupakan salah satu big loss untuk Sabah FC, dan siapa klub yang sekiranya berminat untuk mendapatkan Scott Olerenshaw ni adalah merupakan satu klub yang cukup beruntung lah. Tapi kan kita tak tahu di mana Scott akan menyambung kerjaya beliau sekiranya benda ni betul terjadi. Bos Marzuki pula difahamkan ingin memfokus kepada bisnes beliau. Itu yang aku dapat maklumat. Tapi again, ini bukan official lah. Aku katakan kepada kamu sekali lagi, ini bukan official. So membuatkan aku mengaitkan lah kenapa decision beliau untuk tidak menerajui Sabah FC bagi musim akan datang. Dan seterusnya OKS reason dia ini pun ada dinyatakan oleh OKS sendiri, di mana beliau ingin memajukan lagi kerjaya beliau, pengalaman beliau dengan beraksi di luar daripada Malaysia. So dikaitkan yang kemungkinan besar beliau akan beralih ke Liga Indonesia. So akan
disatukan dengan salah satu klub yang cukup cemerlang di Liga Indonesia sekarang. Aku tak tahu mana satu sebenarnya klub tersebut. Tapi yang pentingnya kalau kamu tengok di Liga Utama Indonesia, klub tersebut berada di top 5. So aku tak tahu mana satu. Itu yang klub dikaitkan dengan OKS. So conclusion untuk semua ni guys. So macam aku berbagi ceramah pula. Conclusion semua ni, aku risau. Sekali lagi katakan aku risau dengan match yang akan datang untuk Sabah FC. Bagaimana impact dia untuk player-player, mentality player-player kita untuk sakit baki perlawanan ni. Dan bagi aku, of course, aku berpendapat player tidak akan fokus sudah untuk saingan Liga Super. Dan kemungkinan besar kita tidak akan mendapat result yang kita harapkan untuk saingan Liga Super. Tapi kita akan memberikan fokus kita kepada AFC. So itu pendapat aku, kerana ini adalah merupakan chance kita untuk pemain-pemain juga lah membuktikan kehebatan mereka di peringkat Asia, of course. Dan kemungkinan besar ini adalah chance kita untuk mendapatkan piala pertama kita, yang setakat ni memang cabinet trophy kita memang baru ada 2 sajalah. Itu pun lama sudah, since last piala kita yang kita dapat daripada Julius Ating, last piala kita. So mungkin itu yang akan berlaku. So be prepare, okay, bersedia untuk mendapatkan result yang kita tidak inginkan untuk saingan Liga Super yang akan datang. Tapi kalau kita dapat, alhamdulillah. Again, ini adalah aku punya prediction sahaja. Dan aku risau juga apa yang bakal berlaku untuk season akan datang. Kemungkinan besar ramai player-player besar akan beralih ke klub-klub yang lain. Di mana kita tahu Selangor, Kedah sekarang ni pun tengah fokus untuk memperbaiki tim mereka. Adakah resepi terakhir mereka berada di Sabah FC? Itu antara benda-benda yang aku risaukan dan aku tengok mungkin akan berlaku bagi season akan datang lah. So apa yang akan berlaku season akan datang jika semua ni berlaku? Bagi aku lah, pendapat aku, Julius Ating akan kembali mengambil alih manage coach untuk Sabah FC, dan kita kembali untuk ke root asal kita, itu mempertengahkan pemain-pemain tempatan kita seperti mana yang telah dilakukan oleh Julius Ating bagi season sebelum ni, yang di mana Julius Ating membawa kita kembali ke Liga Super. So itu yang aku rasa mungkin akan berlaku, dan again kerisauan aku untuk perlawanan akan datang lah. Tapi again guys, ini adalah berdasarkan pendapat aku, hasil daripada artikel-artikel yang sudah aku baca, hasil daripada perbualan aku dengan beberapa orang yang terdekat dengan Sabah FC, membuatkan aku berkongsi dengan kamu conclusion tentang apa yang aku bagi di dalam video kali ini. So again, video ini memang lama, aku minta maaf. Sekali lagi berat untuk aku buat video ini sebenarnya, tapi aku kena luahkan juga kerana ini adalah untuk yang terbaik bagi aku untuk Sabah FC, dan aku mau diri aku bersedia dengan apa yang akan berlaku di hadapan ni, dan aku ingin membawa kamu juga, anda semua, untuk bersedia dengan apa yang bakal berlaku dengan skuad Sabah FC ni. Lebih kurang begitulah guys. So sedih memang sedih, tapi pahit perlu ditelan, dan sokongan untuk Sabah FC perlu diteruskan. Tak kira apa yang akan berlaku lah. So sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang guys. Assalamualaikum.